Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, hari ini tadi awak dah kelas pendidikan jasmani. Jadi sekarang PDPR, pendidikan kesihatan. Okey, sebelum kita mula kelas, okey, kita baca dulu doa belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kurnia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita dah baca doa belajar. Okey, untuk hari ini, okey, tajuk kita ialah sesal kemudian tidak berguna. Standard kandungan, mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, awak dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 faktor atau punca menyebabkan penyalahgunaan dadah. Okey, sebelum tu, tengok dulu lagu ni. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah, mulia bangsa tanpamu. Mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Okey, itu sebab tu tajuk kita sesal kemudian tidak berguna, iaitu tajuk hari ini adalah kesinambungan, iaitu sambungan daripada tajuk yang lepas. Okey, tajuk yang lepas awak dah belajar pasal jenis-jenis dadah. Okey. Okey, untuk hari ini, boleh buka buku teks ya. Okey, untuk hari ini sesal kemudian tidak berguna. Okey. Ada surat. Okey, itu jom kita baca dulu sama-sama. Okey, sempena minggu anti dadah di sekolah, Del telah menulis sepucuk surat kepada seorang bekas penagih dadah di sebuah pusat pemulihan dadah. Surat balasan yang diterima oleh Del telah dipamerkan pada papan pameran. Kepada adik yang prihatin, terima kasih kerana sudi untuk berkongsi pengalaman hidup abang.
Pertanyaan adik sungguh menyentuh perasaan abang. Kalaulah masa boleh ditukar semula, abang pasti akan mengelak situasi-situasi yang telah mendorong abang kepada penyalahgunaan dadah. Keluarga abang dulunya sangat bahagia. Sehingga pada suatu hari, ayah abang terlibat dengan rasuah dan dia telah dipecat dan keluarga abang hilang punca pendapatan. Ibu bapa abang kerap bertengkar. Hubungan keluarga abang menjadi renggang. Ayah kerap menghilangkan diri. Ibu pula sentiasa sibuk dengan perniagaan di warungnya. Abang anak tunggal. Tiada teman untuk meluahkan perasaan. Abang juga segan meminta tolong daripada kawan baik dan juga guru di sekolah. Abang mula melepak dengan remaja tidak bersekolah. Kemudian abang mencuba benda-benda yang tidak elok. Pada mulanya, abang cuba menghisap rokok. Selepas itu, abang menghidu gam pula. Akhirnya, abang terperangkap dengan penyalahgunaan dadah. Abang menyesal, adik. Kerana dadah, abang mencuri, meragut dan memecah masuk rumah orang. Keluarga abang tahu, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Abang sudah berani melawan mereka. Beberapa tahun abang terperangkap dalam dunia hitam ini. Akhirnya, abang ditangkap dan dihantar ke pusat pemulihan dadah. Mulanya, hidup abang amat perik di sini. Namun abang bersyukur kerana menemukan jalan kembali. Pesan abang, jangan sesekali terpedaya dengan perangkap dadah. Sayangi diri dan keluarga. Abang Is. Okey, kita dah baca surat iaitu ini adalah surat balasan. Okey, yang pertama Del ni hantar dulu surat kepada Abang Is iaitu bekas penagih dadah. Okey, yang ini adalah surat balasan daripada Abang Is. Okey, Abang Is menceritakan macam mana dia terlibatnya dengan penyalahgunaan dadah. Okey, sebab tu pentingnya ya, penting kita ni mencari rakan yang baik, rakan yang boleh membantu kita untuk sama-sama berjaya. Okey, ingat sekali je kita tersalah langkah, tersalah pilih rakan. Okey, bila kita terjerumus saja ke dalam penyalahgunaan dadah, memang sesal, tak ada guna dah. Okey, bila kita terlibat dengan dadah, orang sekeliling, masyarakat pandang rendah pada kita. Walaupun kita sudah menyesal, walaupun kita sudah berubah. Okey, masalah masyarakat sekarang pandang rendah pada bekas penagih dadah. Kadang-kadang tu ada bekas penagih dadah, dia dah keluar daripada pusat pemulihan dadah, dia dah okey, dia dah baik. Tapi bila masyarakat pandang rendah, sekali lagi kadang-kadang dia terjerumus semula. Okay, sebab tu sebenarnya bila seseorang bekas penagih dadah tu dah menyesal, dia dah kembali kepada jalan yang betul, yang benar. Sebagai masyarakat sepatutnya kita terima dia, kita bimbing dia. Okay? Tapi apa pun cikgu nak nasihat, awak masih muda, okay? Jangan sesekali tersalah langkah. Tersalah pilih kawan. Okey, andainya awak tahu kawan tu buat salah, tegur dia. Awak tarik dia. Tarik dia untuk ke jalan yang betul. Jangan pula dia yang tarik awak terjerumus kepada benda-benda yang tak elok. Okey. Daripada surat Abang Is ni, dia ada cerita macam mana dia terlibat dengan dadah. Iaitu asal-asalnya adalah kerana ibu bapa. Okey? Ibu bapa. Di mana ayah dia terlibat dengan rasuah. Mak pula sibuk dengan perniagaan.
Jadi dia ni anak tunggal. Dia tak ada adik-adik, dia tak ada abang, dia tak ada kakak. Jadi untuk orang yang untuk bercerita dalam rumah tu dia tak ada. Bila macam tu, itulah dia cari rakan-rakan di luar. Okey, rakan-rakan yang suka melepak. Dia mula melepak. Okey? Itu sepatutnya dia haruslah cari rakan yang baik kan. Bercerita masalah dia dengan orang yang betul. Bila dia tersalah pilih rakan, inilah akibat dia. Okey? Itu penting ya. Sebab tu cikgu cakap pentingnya kita pandai pilih kawan. Okey, sekarang berdasarkan surat Abang Is, kenal pasti faktor-faktor yang mendorong ke arah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Cikgu nak daripada surat ni awak kenal pasti apa faktor-faktor ataupun punca penyebab macam mana seseorang penagih dadah itu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Sebelum tu, sebelum awak buat tugasan yang cikgu bagi ni, cikgu nak tunjuk satu benda. Ini adalah daripada laman web AADK. Apa itu AADK? Cuba cari apa benda AADK tu cikgu nak awak cari apa itu AADK. Ini adalah statistik statistik pada tahun 2020 iaitu tahun lepas. Iaitu penyalahgunaan dan penagih dadah serta bahan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun 2020. Tengok statistik dia. Tengok dekat bangsa. Dia kategorikan setiap dia klasifikasikan pekerjaan, kategori dadah, kategori taraf pendidikan, bangsa, umur, jantina. Tengok daripada jantina. Kebanyakan penagih dadah ini adalah daripada lelaki. Perempuan ada juga. Tapi kadang-kadang yang perempuan ni kadang-kadang terikut dengan suami ataupun teman lelaki. Itu kadang-kadang itu penting. Sebab tu cikgu cakap pentingnya pilih kawan yang betul. Kawan yang baik. Tengok dari segi bangsa. Bangsa apa yang ramai? Bangsa Melayu. Bangsa kita sendiri. Bangsa Melayu. Kategori pekerjaan. Yang bekerja swasta. Kenapa yang bekerja swasta banyak? Iaitu 24.6%. Ramai. Kenapa kat swasta ramai? Dia stres. Ada tekanan kerja. Mungkin sebab gaji kecil ke, mungkin bebanan kerja yang banyak. Seterusnya tengok pada kategori dadah. Dadah apa yang paling bekas banduan orang yang selalu ambil iaitu 60.3%. Itu kategori amfetamin. Kategori umur. Kalangan golongan mana yang ramai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah? Iaitu 64.8% dari golongan belia. Iaitu daripada umur 19 hingga 39 tahun. Tengok pula taraf pendidikan. Yang sekolah rendah pun ada. Sebab tu walaupun kita tengok sekolah rendah 7 hingga 12 tahun. Kecil lagi. Tapi kadang-kadang persekitaran. Kalau ada yang ibu atau ayah dia terlibat dengan dadah, kadang-kadang anak-anak yang masih kecil, dia rasa ingin mencuba. Dia tengok ayah buat apa tu. Dia pun nak cuba juga. Kadang-kadang sebab tu, itu juga adalah faktor. Macam mana yang peringkat sekolah rendah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Golongan mana yang tinggi iaitu peringkat sekolah menengah. Dia dah jumpa rakan-rakan dia. Itu. Seterusnya, tugasan. Tugasan hari ini. Cikgu nak awak bina peta minda tentang faktor-faktor atau punca-punca yang mendorong seseorang terlibat dengan penyalahgunaan dadah.
Boleh menggunakan kertas A4, kertas warna, marker atau apa-apa alat tulis mengikut kreativiti awak sendiri masing-masing. Okey, tugasan awak boleh hantar ke dalam Telegram Pendidikan Kesihatan. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi kerjasama dan kepada anak-anak semoga terus bersemangat untuk belajar walaupun hanya PDPR. Okey, walau apa-apa keadaan sekali mana pun, kita terus belajar sama ada di rumah sekalipun. Okey, kita, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.